Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada diucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita, iaitu Encik Izzadin Marahah dan Tengku Azhari. Tidak kira kepada penonton yang menyaksikan webinar yang bertajuk Tamis Media. Program webinar ini adalah program pendidikan kuratorial yang dijalankan dengan bersama Pusat Rujukan Seni Asia Tenggara dan dengan kerjasama dari bahagian pameran dan bahagian jaringan dan pendidikan. Okey. Untuk makluman kepada program ini dan juga sepenuhnya penganjuran bakat muda sezaman yang akan diadakan pada November 2021 sehingga Februari 2022. Untuk makluman, pendaftaran bagi penyertaan bakat muda sezaman 2021 telah pun dibuka dan bakal dilangsungkan daripada bulan November 2021 hingga Februari 2022 seperti saya bilang tadi. Untuk mengetahui dengan lanjut berkenaan dengan pendaftaran penyertaan, sila layari laman web dan media sosial Balai Seni Negara. Okey, untuk sebenarnya penganjuran bakat muda sezaman, Pusat Rujukan Seni Asia Tenggara menganjurkan webinar ataupun forum berkenaan tajuk Tamis Media. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang tajuk ni, saya memperkenalkan dua orang panel yang kita jemput, iaitu Encik Izzadin Marahah dan Tengku Azhari, Tengku Azizan. Encik Izzadin Marahah dilahirkan di Kuala Lumpur pada tahun 1968. Beliau merupakan pensyarah kanan Jabatan Seni Halus, Fakulti Seni Lukis Seni Reka, Universiti Teknologi Mara, Kampus Sri Iskandar, Perak. Kerjaya beliau sebagai pelukis dan pensyarah sebenarnya bermula apabila beliau kembali daripada UK selepas memperolehi ijazah sarjana seni halus daripada University of Central England, Birmingham pada tahun 1995. Ia bermula bukan kerana pendedahan yang beliau perolehi di England, tetapi selepas beliau dilantik sebagai salah seorang daripada kaki tangan akademik UiTM untuk membangunkan Jabatan Seni Halus di Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka, Kampus Manjung, Perak. Pada masa itu beliau sahaja tenaga pengajar yang ada, dibantu dengan seorang pembantu. Menurut beliau, satu tugas yang mencabar bagi beliau untuk membina satu jabatan yang baru. Selepas 20 tahun, Jabatan Seni Halus ini terdiri daripada pensyarah daripada pelbagai latar belakang pendidikan. Selain kemudahan yang terbaik disediakan untuk pelajar, Jabatan Seni Halus ini memiliki sebuah galeri seni yang disegak megah. Bagi beliau, inilah sumbangan besar beliau dalam bangunan seni halus Indonesia. Selain menjadi pensyarah dan pelukis, Encik Izzadin juga sering dijemput untuk menjadi kurator bersama pameran dan menyumbang penulisan di dalam katalog pameran solo dan berkumpulan. Beliau juga pernah dijemput oleh rumah seni misalnya untuk menjadi perantara atau moderator forum seni. Yang terakhir, forum yang bertajuk yang diberitakan oleh beliau ialah Media Art Y, hadiran Kapal Loret Secular Festival Kolektif. Tengku Azhari, Tengku Azizan pula dilahirkan pada tahun 1977 di Sungai Petani, Kedah, Darul Aman. Beliau mendapat pendidikan formal seni di Jabatan Seni Halus UiTM Seni Manjung, Perak. Beliau kemudiannya melanjutkan pelajaran ijazah sarjana seni halus dan seni reka dalam di School of Visual and Performing Art, Academy of Art, University of Tasmania, Launceston, Australia.
Beliau pernah menjadi pensyarah di kolej-kolej swasta dan institut tempatan. Tengku Azhari pernah aktif dan banyak menerima anugerah dengan seni sama ada peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Antara anugerah prestij yang beliau pernah menangi ialah anugerah juri, hadiah juri, anugerah bakat penulis zaman tahun 2004. Beliau sering dijemput untuk menjadi panel forum dan penulis seni terutamanya berkenaan dengan media baru, new media. Antara penulisan yang pernah dihasilkan oleh beliau adalah berkenaan dengan misalnya the key concept and element of installation art di dalam bina wacana seni dan techno fashion through Islamic looking glass dalam dunia ideologi. Okey. Ini antara forum pembicara seni yang pernah disertai oleh panel-panel kita, iaitu Media Art Y, Discourse, panelis dia, dan antara panelis dia lah Tengku Azhari, Lim Kok Yong, Kamal Saban, Azizan Paiman, Syafiq Rahmat. Ini pula Expanded Media in Political Art, panelis Azizan Paiman, Rokesh Satiran, Tengku Azhari, Izwan Rafi dan dimerhatikan oleh Encik Izzadin Maraha. Okey, izinkan saya memberi penerangan sikit tentang apa itu timeless media. Tema seni timeless media atau media berdasarkan waktu yang lebih dikelari di sini lebih dikelari dengan media baru. Di sini kita lebih senang menyebut dengan media baru ataupun new media. Merujuk kepada karya-karya yang menggunakan teknologi dan jangka waktu. Biasanya media berdasarkan waktu ini merujuk kepada penggunaan video seperti slide, filem, audio, komputer dan penghasilan karya seni. Dalam kata lain, medium ini membolehkan pengalaman seni itu dipertonton dan diperlihatkan berulang-ulang. Media berdasarkan waktu boleh dikatakan wujud sekitar tahun 60-an lagi. Misalnya karya seni laku oleh Bruce Nauman yang direkodkan di dalam studio beliau dimainkan sebelum di dalam negeri. Mungkin lepas saya akan tunjuk sikit karya Bruce Nauman. Karya bertajuk Performance Corridor tahun 1968 hingga 70 adalah sebuah rakaman eksplorasi awal seni laku oleh beliau, bagaimana seorang itu berjalan dalam lorong yang kelam. Dalam perkara ini, perkara bereksperimen dengan keanjalan media dengan ruang dan masa. Okay. Inilah karya Bruce Nauman yang saya sebut tadi, Live Tape Video Corridor tahun 1970, 68 hingga 70. Maknanya ini satu siri yang dalam masa beberapa tahun lah yang beliau buat. Okay. Panel bahan-bahan yang digunakan misalnya panel dinding, kamera video, monitor video, rakaman video dan peranti pemain balik video. Dimensi berbagai, ada panel yang berukuran tinggi ceiling. Okey, kalau boleh saya kongsikan. Okey, untuk webinar ataupun forum pada hari ini, kita minta ahli panel kita, atau sebelum itu saya ingin kongsi sedikit kalau boleh di sini. Apa tu? Karya oleh Bruce Nauman ni sini. Okey, ini saya tunjukkan. Ini karya yang live tape video koridor tu. Dia menggunakan TV, monitor. Apa yang menarik karya ini ialah penghayat perlu masuk dalam satu lorong yang sempit dan melihat video. Ada dua channel TV video sini. Karya Bruce Nauman ini boleh dikatakan seperti saya katakan malam tadi, boleh dikatakan sebagai eksplorasi awal terhadap apa yang dinamakan timeless media ataupun karya yang bermain dengan waktu dan ke waktu sendiri.
Ini karya beliau yang rekonstruksi itu di dalam galeri. Pada asalnya karya beliau ni dihasilkan di dalam galeri. Okey. Itu adalah antara sebuah sedikit berkenaan dengan karya oleh Bruce Nauman. Okey, untuk meneruskan bicara atau forum kita pada hari ini, kita jemput dua panel kita untuk memberi sedikit sinopsis ataupun sejarah dengan karya Tamis Media. Kalau boleh kita minta Cik Izzadin mulakan dulu. Cik Izzad, silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia. Jadi alhamdulillah lah, saya pun rasa gembira lah sebab ada satu forum di mana sebelum kita mulakan satu pertandingan ataupun satu objektif lah sebab dalam subjek ataupun dalam unsur time based media sebenarnya yang saya alami sendirilah permulaan daripada bermulanya fakulti kami pada 1996. Sebenarnya benda tu memang saya katalah sejak 1970-an dah menjadi satu daya tarikan lah. Maknanya bila berlakunya unsur postmodern, berlakunya teknologi, jadi dan mungkin itu adalah antara penyumbang bila saya balik ke Malaysia pada tahun 95 dan bermula dengan fakulti 96 dan subjek tu mula diperkenalkan. Dan yang menariknya unsur-unsur yang saya lihat yang berlaku di sana tu belum berlaku lagi di Malaysia lah, kan? Maknanya kita masih lagi belum ada berkaitan dengan teknologi robotics, berkaitan dengan animasi, installation art. Dan yang paling menarik sekali bila saya berada di sana, saya melihat pameran Rebecca Hall, artis daripada Jerman yang menggunakan unsur tubuh dan juga kostum, dan juga mereka dia telah melakukan satu installation lah yang menggunakan ruang sekitar museum. Okay? Dan dari situ saya mendapat inspirasi lah sebanyak lah bagaimana seni ini tak semestinya berada dalam satu platform format iaitu ataupun dalam bentuk arca sahaja. Okay? Dan sebenarnya mungkin pendedahan tu berlaku dah sebelum ni dan mungkin di masa tu kita belum ada internet akses lagi kan. Jadi bila subjek time media ni dikenalkan, jadi terdapat satu unsur yang menarik lah yang saya nampak. Bila kita bermula, kita mula cuba dedahkan pelajar-pelajar ini dengan unsur-unsur teknologi yang digabungkan antara visual 2 dimensi dengan 3 dimensi. Dan kalau dilihat perkembangan teknologi semasa di Malaysia masa tu, kebanyakannya kita gunakan elemen video lah yang terasas. Dan video tu saya rasa adalah antara unsur rakaman yang terawal yang boleh diedit dan kemudian diganakan sebagai documentation. Dan juga pada masa tu juga saya perkenalkan beberapa unsur macam performance, live act, experimentation based idea kan. Dan saya rasa itu juga membantu sebenarnya fakulti fine art ini dia berkembang, maksudnya jadi dia ada satu macam platform barulah untuk kita bermulakan di mana kita boleh mengajakkan satu paradigma dalam pembelajaran seni. Itu antara je lah. Jadi tapi yang menariknya subjek time based media ni ataupun sekarang kita bagi sebagai subjek lah, kita sebagai eksplorasi media baru kan. Dan eksplorasi media baru ni sebenarnya telah mencatat dan dituliskan sebagai unsur penerokaan visual sama ada dia boleh berunsur macam kita katakan sebagai documentation, fotografi ataupun unsur lowbrow, itu unsur seni yang dianggap rendah lah, dan high art dan juga printed text. Jadi printed text juga memainkan peranan dalam unsur time media sebab dia merakamkan dan secara langsung dia menghancurkan situasi yang dalam ini pada macam karya persembahan tadi kan dia lihat sebagai video recorded
kan. Tapi sekarang ni saya rasa yang lebih menarik ni dalam sekarang lah, sebab ada yang teknologi baru, banyak platform baru yang boleh digunakan untuk memajukan lagi untuk time-based media sebenarnya. Antaranya lah. Okey, terima kasih Jilal. Untuk pengetahuan kepada khalayak di luar sana, sesi kita ni berjalan dalam 3 pusingan. Pusingan pertama kita akan mengetahui sedikit sebanyak dengan definisi, misalnya teori, apakah yang dimaksudkan dengan time-based media. Di pusingan yang kedua kita akan cuba congkellah bagaimanakah praktis time-based media ini yang bukan saja di luar tapi di sini, apa yang berlaku di sini. Dan pusingan ketiga kita cuba akan tanyakan soalan-soalan yang kita sempat kumpul lah, kan, daripada pelatih dan pengamal bidang ini di sini. Okey, kita balik kepada Tengku Azhari, Tengku Azizan. Kalau boleh berikan sedikit pengenalan mungkin kepada teori dan praktis time-based media. Silakan Tengku Azhari. Oh, okey. Terima kasih. Saya first time saya dengar pasal time-based media ni sebenarnya bukan daripada visual art punya field, tapi saya banyak buat collection on science fiction novels. Science fiction novel kebanyakan daripada cyberpunk writers lah, macam William Gibson, Philip K. Dick, Arthur C. Clarke, George Orwell especially. Jadi tapi dia punya masa tu dia punya definitions on time-based media ni lebih kepada inilah science fiction literature kan. Lepas pada tu penemuan saya encountered theories, media theories from the field of media studies, cultural studies, visual cultures, macam Benjamin McLuhan, Negroponte, Raminovich kan. Jadi bila saya tengok tu, masa tu pun saya masih nak mendekati lah, nak memahami lah apa benda time-based media tu, sebab masa tu early 90s atau mid 90s macam tu. Jadi saya pun nak buat saya nak memahami sebab masa tu tak banyak exposure lagi. Jadi bila saya tengok work rujukan pun saya tak dapat nak faham lagi, sebab masa tu pun work rujukan pun tak banyak kan. Jadi yang saya dapat rumuskan kefahaman saya pada masa tu adalah tentang time-based media ni, dia adalah yang saya dapat tengok secara observational lah, secara rumusan pada masa itu dengan rujukan yang tak banyak. Saya faham dia dirumuskan sebagai tech mediated work. Tech mediated work, technologically mediated work, by means of mechanical, electronic dan digital. Jadi sifat-sifat utamanya kat situ, dia punya main constituents adalah time and space. Jadi dia ada banyak attributes lagi yang mengkarakteriskan time-based media ni. Tapi pada masa tu dia tak panggil time-based media sebab dia dalam proses evolution daripada late 19th century sampai ke 1960s tu, daripada industrial revolution, mechanical reproduction kepada electronic age, kepada digital age. So transformation tu masa melalui zaman those revolutionary evolutions tu, dia tak panggil time-based media. Dia panggil macam tak ingat apa benda, tapi dia punya main constituents tu macam kalau practitioners yang buat media based work ni, yang kebanyakannya masa tu low tech dan low fi, electronic based, time and space lah. Jadi banyak artis pada masa tu dia nak study pasal dia punya main topic of interest adalah time and space. Time ni pecah pada duration and motions. Space pecah kepada presence and existence. So kebanyakan macam early Jumpes atau Bruce Nauman's new work ni, dia banyak nak study pasal kebanyakannya adalah keberadaan pada tempat dan pada masa itu. Right here, right now. Yes. So dia punya telepresence tu adalah
be here now. So mereka nak study pasal the existence of human presence. Kat situ individuality semua bermain lah. Dan satu lagi sifat time based ni adalah 4D lah. Dia provoke traditional fine arts form, iaitu 3D, iaitu length, width, semua tu kan. Dia beyond objectified form. Itu yang saya dapat kupas lah, yang saya dapat tengok daripada saya punya observation lah, dan juga saya punya study kan. Tapi banyak lagi lah boleh dipecahkan pasal time and space tu yang saya paling minat sekali, time and space tu. Start daripada revolution fotografi sekali pun, sebenarnya revolution mechanical production ni start daripada pre-making, engraving yang saya tahu lah kan. Lepas tu pada fotografi dan sinematografi. Fotografi dan sinematografi ni yang pecah ruyung sebenarnya kepada time and space tu, sebab dia nak capture time and moment tu in a form in a reproducible form. Masa tu belum mass produce lagi, tapi form yang boleh di-reproduce dan juga yang boleh macam mana kita, yang kita boleh archetype kan, boleh simpan kan, jadi relic. Yes, cuma sebenarnya kita nak capture moment, benda-benda yang momentous kan, momentarily, yang berlaku dalam speed of time, speed of sound. Kita tak boleh freeze kena dalam bentuk traditional form, painting, sculpture yang traditional form ni kebanyakan sifatnya timeless lah kan. Tapi yang ni kita nak capture time. Tapi walaupun masa tu masih lagi dia dalam still pictures lah kan, fotografi. Tapi itu adalah revolution yang first kali yang boleh capture time, dan kita boleh simpan. Walaupun painting pun membawa hegemony yang sama juga. Painting kan, berarti kita capture time. Kita draw, kita paint, kita capture time, daripada tu kita freeze-kan dia on a plane, on a pictorial planes. Tapi yang ni adalah the instantaneity tu, the urgencies and the immediacy of moments, periods, emotions lah, boleh di capture sekarang, be here, be now tu. Dia punya filosofi kat situ adalah be here, be now lah. Okay, yang terima kasih Tengku. okay. Untuk Cik Izzat di Jabatan Seni Halus di Kerajaan Semenanjung tu tempat Izzat mengajar setelah pulang daripada UK. Boleh dikatakan sebagai sekolah seni yang terawal lah bagi saya yang menerapkan Chinese media ni dalam program seni halus mereka. Bukan saja di Kerajaan, malah di negara ini saya rasa. Iaitu pada pertengahan 90-an tu, saya rasa itu yang terawal lah. Boleh tak Cik Izzat terangkan dengan lebih lanjut tentang perkara ini? Okay, sebenarnya kita kata yang menarik bangunan fakulti itu sendiri terkait dengan program Chinese media yang dikenalkan bila pelajar dah masuk dalam program. Saya ingat dalam 1998 itu lah, lepas batch pertama lari tahun 1. Jadi saya gunakan platform investigation of idea and time ni sebenarnya untuk membuka ruang pelajar supaya dia nampak yang dia tidak terikat saja dengan 2 and 3 dimensional form. Walaupun masa tu kita rujukan kurang, tapi bila saya diberi tanggungjawab untuk melaksanakan program tu, saya ambil apa yang saya lihat, pengalaman saya di sana sendirilah. Contohnya buku konsep dan juga pameran-pameran yang bersifat interaktif. Macam contoh drawing di London, saya tak ingat di mana, tapi ada satu kita buat satu reaction terhadap lukisan Great Master. Jadi kita diberi sekeping kertas dan pensel untuk react, dan apa outcome dia kita akan display lah dalam pameran tersebut. Jadi saya rasa dia is one of the earliest ataupun bukan earliest lah, maksud dia interaksi tu yang menyebabkan saya melihat pelajar ni, dia kalau ada benda yang dia react immediately dan dia tengok apa yang dia sentuh tu, itu sebenarnya boleh dikatakan sebagai konsep time and media lah, menggunakan masa dalam keadaan tertentu dan bereaksi terhadap tersebut. Dan bila kita gunakan platform sampailah ke projek akhir, banyaklah pelajar-pelajar yang gunakan macam-macam idea, daripada rakaman, daripada bentuk dan form, tergantung pada minat dia lah.
Jadi saya kat situ bahawa kita dapat feedback bagaimana kreativiti pelajar ni tidak dibendung dalam satu aspek saja. Kita akan nampak pelbagaian reaksi yang terbaik lah. Sebab saya kata mungkin permulaan kami dulu dibantu dengan walaupun kurang rujukan, kurang studio pun tak ada yang proper, pelajar pun terpaksa tumpang banyak-banyak ruang daripada fakulti lain kan. Semua mesti ingat. Dan kita pun masuk hutan, panjat bukit, dan saya rasa ada pelajar-pelajar yang pergi kan di Lumut ada hospital lama tu yang buat rakaman video. Kasih berjalan kan. Itu sangat menarik. Dan buat dalam maya merakam video. Jadi saya semua footage saya ada lagi, tapi sebenarnya apa yang saya lihat lah pengalaman tu sendiri mengajar saya sesuatu yang baru lah tentang penerokan visual ni. Dan maknanya visual ni sebenarnya dia boleh diangkat dengan lebih baik ni kalau kita memberi ruang kepada pengkarya macam pelajar ke orang ramai ke untuk berinteraksi. Dan saya rasa itu juga yang membantu fakulti terbit kita pindah ke Syed Iskandar pada 2002 saya rasa. Banyak benda tu tak berlaku sebelum tu di Seri Manjung tu. Dan saya rasa Seri Manjung tu macam satu benchmark lah untuk pelajar, untuk saya cerita sendiri sebab di Seri Iskandar kita tak ada hutan, bayar bakau, tak ada hospital lama, tak ada tempat-tempat lokasi yang betul-betul pelajar boleh pergi sendiri. Di sana terpaksa dia aturkan, tunjuk ke arah ke mana kan. Jadi saya rasa advantage Seri Manjung masa tu, lokaliti tu dan juga mungkin persekitaran tu pelajar rasa macam masa tu memang tak ada siapa kenal fine art pun. Bila pelajar-pelajar drawing board kan, cari saja kata. Jadi dia ingat kita ni putih tampah kan. Tapi bagi saya pengalaman tu yang membuatkan pelajar-pelajar di Seri Manjung memberi satu definisi baru lah bagi saya dalam untuk time based media antaranya lah. Okay, jadi dan satu lagi mungkin pada tahun tu juga dengan tiadanya rujukan dan galeri-galeri pun belum terbuka sangat lah. Yang ada installation art, tapi in terms of kita kata sebagai yang apa 6/4 buat macam tunjukkan video tadi kan, belum ada pendedahan yang betul-betul boleh diketengahkan lah. Saya rasa selepas tu bila atas 2002 tu mungkin ada juga yang telah mula dan mungkin saya percayalah mungkin pelajar saya sendiri ataupun mungkin orang lain yang lebih maklum lagi dengan tentang bidang. Okay. Cik Izzat ada nak kongsikan slide ke? Boleh sekejap lah, kita tunjuk sikit lah. Okay, saya buka slide Cik Izzat. Okay. Okay, what is culture? Okay, sebenarnya slide ni sebenarnya digunakan untuk degree lecture lah. Selalunya tujuan dia sebenarnya apa yang kita kaitkan time based media ni sebenarnya okay, dan budaya ni sebenarnya didefinisikan dalam aspek sekarang lah, abad ke-21 kan. Boleh scroll down satu. Azan? Kita scroll down. Okay. Scroll yang tadi tu, second slide. Okay, sebenarnya ini sikit sebanyak lah apa yang saya dapat lah definisi dan sebenarnya time and medium ni sebenarnya dia berkaitan dengan apa yang kita kata sebagai culture lah. Dan culture ni sebenarnya dia ada pelbagaian dalam bentuk ataupun dalam bentuk aspek tertentu lah, macam saya nyatakan situ lah, komunikasi, bahan dan juga seni itu sendiri dan apa yang dan apa yang masyarakat kongsi sebenarnya adalah yang terbina daripada budaya yang ada sebelum ni. Sebab bila saya tengok work 6/4 mungkin dia melihat kepada dan juga unsur pada budaya lah dan juga ada juga unsur saya kata the ways of life shared by particular group ataupun kita sebagai working class culture ataupun kita kata sebagai unsur sekolah sekali sekolah biru lah dan juga apa yang society selalu tanggapkan sebagai apa yang menjadi signifying practice.
Sebab dalam dua medium ni sebenarnya apa yang berlaku yang kita pejam tu, kita pejam dari kita sendiri. Jaranglah kalau dalam usaha time-based media ni kita tengok benda lain. Kita akan refer diri kita dengan refer environment kita dan kita akan lihat apa yang berlaku sekitar kita. Okay, next. Okay, ini dikatakan the problem of culture lah. Sebab problem culture ni bukan bermaksud dengan masalah tetapi dengan apa yang dikatakan sebagai definisi. Contohnya di sini dikatakan cover the whole society, the reason people tend to behave in a particular way. Contohnya dalam kita punya masyarakat lah. Dan juga kita sebut tentang popular culture, mass culture, high culture, art culture. Tapi kalau culture ni saya kurang setuju, saya rasa macam low brow lah. Low brow ni makna adaptation to high culture lah. Kan, adaptation high culture ni means sekarang ni kita banyak media and then semuanya graffiti art kan. Dan elemen-elemen ni sebenarnya yang membantu untuk orang lihat. Kalau orang nak tengok problem, kalau dia nak define media, time in media ni boleh pada seluruh unsur ni dan mungkin ada slide definition yang dia orang boleh terbitkan lah. Macam saya kata macam tu, simbol, artifact, communication in order to live in communal life. Sebab communication ni saya rasa is a part yang paling penting sekarang sebab kita ada WhatsApp kan, kita ada Facebook. Jadi dia punya level of communication ni mungkin lebih cepat dan kadang-kadang communication tu ada dua yang faktor yang boleh jadi bagus, boleh jadi negatif. Yang itu yang okay, so next. Okay, ini tak ada apa sebenarnya, ini adalah part of karya saya jugalah. Ini karya ni sebenarnya saya buat semasa saya go balik ke sini. Saya lihat masa tu ada unsur-unsur yang buang lah sebab saya ni karya ni kebanyakan berkaitan dengan cycle of economy dan sebenarnya dia berkaitan dengan mass culture lah. Dan ini apa saya lihat dalam karya saya buat ni sebenarnya saya bereaksi dengan time and space yang berlaku pada masa tu, keadaan yang berlaku. Dan kadang-kadang reaksi saya ni even kalau saya buat sketches idea pun more spontaneous lah, rather than I spend time ataupun macam mana. Okay, so next. Ini pun sama juga. So, okay next. Kita buat globalization. Okay. So ini yang saya katalah, globalization. Itu ini yang berlaku sekarang lah dan mungkin go beyond, sebab bila dia ni access kita lebih, kita interconnectedness of all societies lah. Sekarang memang lebih jelas lah. Lebih share on platform, semua dalam news dan kita boleh react, kita boleh balas cepat, kita boleh cerita apa kita nak buat hati. Dan yang kedua ni transnational cooperation in the world of global economy. Ini memang sense yang boleh nampak sekarang ni. Bila berlakunya COVID ni, semuanya ada nampak key features yang nampak semuanya menurun. Ekonomi Amerika sekarang pun yang hebat tu pun disebabkan satu pandemik global yang menyebabkan ekonomi yang dulu yang tinggi semuanya jatuh. Dan yang ketiga ni international economic integration, global production. Itu pun sama juga lah. Keempat, transnational media system, the global village. Ini saya rasa global village dah tak ada village lah. Dah jadi urban, dah jadi super society. Kan, dulu kita global village lah kan. UNI kan. Tapi sekarang no more global village. Sekarang ni dia punya high factor is kita rasa macam in a split second you can be there or you can talk to someone. Macam sekarang ni lah. Kita tak boleh keluar jadi kita boleh cakap. Dan sekarang ni global village ni pun dah jadi macam satu giant ekonomi kan. Elon Musk dah jadi one of the richest man in the world ataupun Warren Buffett AI dia. Dan okay, yang kelima ni global consumerism in culture. Ini contoh yang paling popular saya rasa masa kita McDonaldization. McDonald ni tak akan putus lah. Semua suka saya dan dia mengenai tentang food culture kan. Culture yang kadang-kadang kurang sihat, tapi itulah yang sebenarnya kan. Jadi ini sebenarnya global consumerism sebenarnya lebih kepada produk-produk yang kecil je lah, kadang-kadang suka kan, kadang kita tak nak beli pun nak kena. Jadi benda tu sebenarnya bentuk yang terbaru lah. Akhirnya global tourism and media imperialism. Ni saya rasa pun makin berkembang. Mungkin lah in terms of macam
SpaceX nak bawa orang ke Mars kan, mungkin berjalan kan. And then imperialism ni mungkin sekarang memainkan lebih besar lah sebab dia orang boleh masuk pada ruang yang lebih kecil. Berlaku pemandangan di Kuala Lumpur, berita tak cover lagi tapi media sosial dah cover. Jadi saya rasa memang wow lah kan. Dan sekarang ni semua dah boleh jadi pemberita secara indie lah, independen kan. Macam kita sekarang ni lah, dia macam kita dalam macam TV3 kan. Satu benda yang unik lah saya rasa. So next, okay, sikit je lah, one more lah. Next. Okay, ini bukan antidote lah, ni cerita kan. Dia kata sebab all society of founder. Jadi saya rasa siapa yang nak menerjah pada time-based media lah, ataupun idea-idea yang beyond material kan, saya rasa you have to look at the society first lah. Because society is always found. Even sekarang kita pun in terms of politically, ada orang kata this is politically correct, this is not politically correct. Tapi bagi saya siapa yang luruskan terbaik, it's not politically correct. Because politics doesn't mean it means satu benda yang ada standard yang tertentu. Even Amerika pun jatuh sebab Trump telah dipermain-mainkan dalam keadaan yang begitu kurang bagus lah. Kan, saya kata kurang bagus. Walaupun dia ketua, you mainkan dia dan tindakan dia pun mungkin kurang bagus juga lah. Okay. So yang kedua, basic motto all social change. Ni saya memang percaya daripada dulu lah. Kan, apa-apa macam saya tengok macam Ray Dalio, dia tu hedge fund manager dan dia melihatkan dia selalu predict lah Amerika punya ekonomi. Bukan Amerika punya ekonomi ni dia akan kait yang satu dunia. Dia takkan duduk itu, dia akan menyebabkan kita pun terpilot sekali dengan di Okay, yang ketiga, society should be totality in which the economic is determined for perfection. Because dia kata macam dia kata lah, ekonomi ni sebenarnya membantu lah untuk negara berada dekat dan sekarang. Even arts yang kita enjoy sekarang ni pun sebab daripada ekonomi. Sebab kalau kita punya negara tidak mencapai tahap tertentu, mungkin macam galeri Petronas tidak ada galeri yang baru. Dan saya ingat masa tahun 97-96 mungkin kita punya balas seni itu masih di Hotel Majestic kan. Jadi walaupun kami duduk di Manjung, pergi di sana rasa satu benda yang sangat luas. Tapi untuk saya pula, masa saya tengok dan masa tu banyak galeri di sana tu memang dah jauh lah daripada kita. Tapi saya masih percaya yang kita boleh berubah tapi alhamdulillah sekarang ni benda tu dah berlaku lah. Apa yang saya angan-angan dulu kan, saya rasa sial galeri kita hotel aja. Tapi sekarang ni bukan lagi, sekarang ni dah jadi satu lembaga perbadanan. Yang keempat is currency and develop in non-random but can be distinct in relationship with economic competition. So yang ni as a whole lah, saya rasa kita juga yang membantu perubahan sejarah ni lah. Sebab sejarah ni tak berlaku dengan sendiri, dia berlaku dengan kita punya participation. Macam kita punya Manjung dulu lah, kalau kita tak participate, tak bangunkan, kita tak yakin dengan dia, saya rasa kita tak akan dapat bangunan baru, akan dapat apa yang kita ada sekarang, yang galeri dan sebagainya. Dan ini sebenarnya membantu untuk membentukkan kembangan sejarah Indonesia. Dan even kapal lorek pun, saya rasa memang kita punya sama lah dengan galeri. So bila Fadi dapat idea nak buat kapal lorek, saya ada idea yang sangat bagus. Okay, so saya rasa itu saja. Mungkin kita cut short lah, bagi ruang belajar. Okay. Okay, kita kembali ke sesi seterusnya. Pada Tunku Azhari, situasi semasa pandemik yang kita alami sekarang ni telah mengubah ataupun cara manusia berhubung. Iaitu dalam norma baru ni menuntut kata pengkarya ataupun pelukis itu sendiri mengubah cara mereka ataupun cara pengkaryaan mereka. Bagaimana Tengku melihat pengkaryaan seni dalam norma baru pada hari ini terhadap medium time-based media itu sendiri? Silakan. Sebagai pemerhati kan? Ya. Apa dia medium yang
Media yang digunakan oleh artis. Macam mana soalan ni tadi tu? Media yang digunakan oleh artis pada zaman sekarang ni. Dalam rumah baru ni Dalam dia nombor telah baru ni. mengubah cara pelukis itu sama ada berpameran, berkarya, kan? Okey. Bagaimana pula dengan tabis media ni? Adakah tabis media ni juga orang kata saya tak langsung telah mengubah cara mereka bereaksi dengan Dia macam pergerakan? mana yang berlaku dekat bakat muda sezaman ni lah. Disebabkan pandemik ni, sebabkan new norms ni, pada tu bakat muda sezaman jadi macam site specific work kan. Ya. Dia terkesan jadi, tapi saya ingat kan untuk time based media ni sebenarnya dia tak di, kalau kita nak tengok kan, kalau dia punya influence daripada socio environment, socio ekonomi ke, sebab dia tak duduk di dalam dia tak duduk dalam physical space. Kalau kita nak cerita pasal yang saya cakap tadi apa, digital media, electronic media, sebab mereka ni duduk dalam their own space kan, cyber space kan, cyber space, whatever space. Jadi saya ingat dia akan evolve sendiri macam tu lah. Kalau contohnya macam katakan kalau video art kan, video work kan, dalam new norms pun artis-artis yang practice video art pun dia boleh, dia still lagi boleh produce video work dia tanpa ada apa-apa obstacles ataupun limitation kan. Cuma socio-cultural upheavals yang dihadapi sekarang ni dengan pandemik itu mungkin akan memberi kesan pada dia secara emotional, physiological, psychological pada artis itu sendiri lah. Tetapi saya rasa kalau praktis dia di dalam art making process ni, kalau dia memilih time based media ataupun electronic media, dia akan still menggunakan medium tu. Saya rasa tidak ada apa-apa perubahan pun di situ. Cuma mungkin konteks idea lah kan. Idea dan macam mana dia respond dan dia react pada dia punya environment sebagainya. Tetapi saya ada terbaca yang ni berkenaan dengan mediated culture mediated culture. Saya tak pasti sama ada benda ni dah berlaku di dalam art world, tetapi di dalam biotech punya field sekarang ni, disebabkan pandemik ni lah, dia memberi kesan kepada biotech punya field, iaitu sekarang ni saintis telah menggunakan, macam sekarang ni kita banyak makanan yang berasaskan animal agriculture, makanan yang berasaskan haiwan. Yang ni terkeluar sikit lah, tapi saya rasa dia akan memberi impact kepada semua field di masa akan datang. Di mana yang berlaku di dalam dunia biotech sekarang ni, food technology ni, makanan tidak diambil daripada primal source, iaitu daripada animal lagi, tetapi dibuat di lab. Jadi kita ambil sel daripada animal protein tu, and then dia buat mac nugget, dia buat chicken nugget. Okay, jadi food ni sekarang ni diproses pure 100% di lab. Dia tidak ada nutrient food dan sebagainya lagi. Jadi kita makan tu adalah chemicalized products. Jadi disebabkan pandemik itu yang memberi ruang pada bioscience untuk develop idea ni. Okay, disebabkan pandemik itu animal agriculture, farming dan sebagainya dah ditutup. Jadi saintis learning nak design food daripada mak-mak. Jadi kita tak payah keluarkan modal untuk ternak lembu, ayam dan sebagainya. Jadi mediator culture ni, this is mediator culture yang terkesan oleh pandemik ni. Jadi saya rasa mungkin di masa akan datang juga memberi kesan kepada trajectory yang lain lah juga kan, art sebagainya. Okay, itulah saya tengok. Ya. Okay, kita ke pusingan terakhir, itu pusingan yang ketiga. Kita sempat kata menanyakan soalan-soalan atau mengutip soalan lah dalam rakaman ni diadakan. Soalan pertama datang daripada Encik Ikram Halafiz daripada Tanjung Malin, Perak. Ini kita tanya untuk dua panel, Encik Izzadin dengan Tuan Azari. Soalan beliau dia menanyakan apakah kerangka baru dalam time based media pada hari ini. Ini adalah kerana kita tidak
boleh membaca dan mengikut ilmu pasca modernisme ataupun postmodern, kerana cabaran media dalam IR 4.0 ataupun revolusi industri gelombang keempat ni terhadap seni keseluruhannya telah berubah secara holistik. Bagaimana pandangan panel? Izzat, silakan. Okay, sebenarnya kerangka dia masih kerangka yang sama. Apabila Elon Musk membangunkan AI, sebenarnya dia melihat kepada automaton. Automaton ni dah berlaku lama dah sebenarnya. Jadi tujuan Elon Musk ialah mencerdikkan automaton tu. Jadi AI ni sebenarnya bukan nak menggantikan keseluruhan kerangka future ataupun apa, sebab bila kita tengok teknologi ni sekarang ni boleh dipinjam dengan cepat. Kalau tidak, dulu orang kena design kan, dengan adanya software yang baru, dengan adanya WhatsApp, dengan ada perisian yang telah terbina. Jadi sebenarnya macam saya katalah, time and media ni adalah tools. Macam painting juga lah kan, kita ada canvas, kita ada brush, tapi kreativiti artis yang create structure tu. Sebab kalau kita lihat masa awal video dulu dan even yang tadi video tu, saya rasa kreativiti dia lah hanya dalam keadaan meletakkan situasi tu di mana kita lihat projection tu. Dan kalau kita lihat balik first film, saya tak ingat nama filem tu yang Future World lah apa, saya tak ingat. First film tahun 1930-an ni kan, ada robot, ada robot kan. Jadi zaman tu telah dia menggambarkan tentang future of bionics, automaton berlaku sekarang. Tapi dalam keadaan yang lebih genius lah, maknanya dia boleh fikir sendiri kan. Jadi filem telah menceritakan berpuluh-puluh tahun dulu 1930-an dan sekarang ni dia akan berlaku lah kalau apa yang Elon Musk impikan tu boleh menjadi nyata. Jadi saya rasa dia hanya perlukan injektan kecerdikan kepada mesin sendiri. Dan mesin sebenarnya kita pun boleh manipulasi dengan lebih baik lah, sebab ada orang yang gunakan perisian tersendiri untuk cipta. Saya tak ingat nama artis tu, tapi dia buat perisian. Jadi perisian tu boleh react dengan kita punya expression. Dia gunakan skrin, dia gunakan perisian, dan perisian tu ada sensor, dan sensor tu akan react dengan kita punya reaction bila kita masuk dalam space tu. Jadi mana dari segi aspek tu kalau kita lihat screening, projection, installation of space, depth of space, semuanya masih wujud lagi. Itu kita ada elemen principal design lah. Tapi yang bezanya ialah kecerdikan perisian tu sendiri. Bagaimana dia orang record semua. Contoh kalau kita dalam filem sekarang lah, kita akan nampak CGI yang buruk lah. InsyaAllah kita akan nampak CGI yang paling smooth, perfect, sebab dia dah record every movement, facial expression, hand expression, even visual connotation daripada kita punya percakapan pun dia dah record kan. Jadi semuanya disimpan dalam satu data yang besar. Jadi saya rasa the future is AI. Yang itu saya nampak lah. Okay. Alright. Yang berkenaan dengan first movie yang sama tadi. First movie saya ingat dah saya nak tambah sikit yang Cik Izzat cakap tadi tu. Okay. Yang first movie science fiction movie, bukan science fiction movie lah sebenarnya, dia nak eksperimen tentang motions tu. Saya ingat Metropolis tu, salah. Movie dia. Metropolis dia punya catalyst lah, Metropolis. Lepas pada tu pasal AI ni satu lagi yang big boomers ni Stanley Kubrick lah, 2001 Space Odyssey lah. Jadi Kubrick ni dia buat idea tentang AI ni. Jadi berkenaan soalan daripada Ikram ni kan, pasal cybernetic ni kan, human kan, AI. Jadi saya surekan Ikram tengok science fiction movies yang klasik sini lah untuk lebih memahami, walaupun dia fundamental philosophy dia di dalam tu sangat menarik lah untuk kita faham, walaupun movie tu dia sangat deep lah, kena tengok, kena khusyuk sikit lah dia. Tapi bagus. Ingat saya pun dulu nak memahami tentang cybernetic humans, AI apa semua, this technology tu saya tengok movie tu juga.
Jadi macam dalam Kubrick sebenarnya masterpiece ni, Kubrick sebenarnya dia influence, dia main influence dia sifu pada George Lucas. Sebelum George Lucas bawa keluar Star Wars, George Lucas ada bawa keluar dia punya first sci-fi masa dia student, tak ingat lah. Anyway, dia konsep AI di dalam Kubrick ni, dia sebenarnya Space Odyssey ni menceritakan tentang the evolutions of the origin of time. Tapi ada satu karakter di dalam tu, personal computers yang macam AI. Saya tak ingat lah apa nama dia. Tiza ingat Tiza nama dia? Komputer. jadi karakter di dalam movie 2001 Space Odyssey ni, dia automated tapi dia dalam bentuk PC macam kotak komputer kan. Tapi dia sangat smart lah, lepas pada tu dia outsmart astronaut tu. Tapi dia berkenaan dengan ni lah, cybernetic, berkenaan dengan ni lah, apa dia, artificial intelligence ni. Okey, terima kasih. Soalan seterusnya datang daripada Encik Muzani Hari Mokhtar dari Kuala Kangsar, Perak. Dia menanyakan tentang digital native versus ataupun lawan first hand experience. Kata beliau, pengkarya pada masa kini lebih banyak meluangkan masa dengan teknologi. Malah proses penghasilan lebih banyak menuju gadget ataupun teknologi berbanding dahulu. Subjek matter sendiri kini telah dirasa, disentuh dan dilihat. Jadi sejauh mana design thinking proses ataupun proses pemikiran seni reka yang dipermudahkan ataupun shortcut ini mempengaruhi hasil karya dan pemikiran pengkarya? Silakan. Siapa? Okay. Saya rasa memang betul lah, benda ni ada mengganggu juga lah, sebab bila kita tidak melihat secara terus. Sebab tu saya kata dalam even pelajar-pelajar saya pun saya ingatkan kalau boleh elakkanlah gunakan kamera handphone ni ataupun melihat daripada kamera handphone dan melukis. Sebab kadang-kadang benda tu memang sangat mudah. Dan kadang dia dah pandai juga kata saya dah ambil gambar kat sini, saya bawa balik lah. Berapa saya nak pergi situ balik. So ada logik dia. Logik pertama, kalau dia sebagai asas pelajar, kita tak galakkan lah. Sebab kalau dia boleh kenal elemen yang principal, dia nak kenal observation and form, kita galakkan dia keluar dan lihat sesuatu dan habis. Tapi at certain level, tools tu penting juga sebab dia boleh reproduce dalam Photoshop ke ataupun apa-apa software yang digunakan, dan juga dia boleh gunakan aktiviti yang lebih lah, sebab extension of medium yang digunakan tu sebenarnya boleh membagusi dia punya mungkin masa bekerja dia dan juga technical ability yang ada pada diri dia lah. Jadi dia punya pro and cons dia saya rasa sama berat. Saya tak boleh kata dulu mungkin saya kata apa kamu ni kan case ikut pakai ni, kadang-kadang dia pun boleh tracing dan seterusnya. Tapi tapi kita macam kita sebagai art school lah, kita galakkan tahun 1, tahun 2 tu kita all out lah, especially diploma. Once dia dah masuk extension level yang lebih tinggi sikit, bagi pihak saya benarkan lah. Tapi ada setengah pihak yang kurang setuju lah. Tapi macam degree program kita benarkan. Kita benarkan sebab kita rasa pelajar-pelajar ni perlu didedahkan dengan teknologi, perlu didedahkan dengan cara melihat yang baru lah saya rasa. Mungkin itu yang pandangan saya lah. Okey, untuk Tengku Azhari ada soalan daripada saya nak sambung tadi tu. Ada nak tambah sikit. Saya ingat sebab kita selalu dilontarkan dengan soalan-soalan macam saya ingat soalan macam ni di setiap seminar mesti akan ada pasal berkenaan dengan sekarang dia punya social culture dia macam ni. Lepas tu apakah kesannya terhadap artis, macam mana artis respon dan react pada keadaan semasa ni kan. Jadi saya ingat yang ni bukan saja terkesan pada artis, kepada semua orang. Gadgetization macam McDonaldization lah.
Jadi apa yang kita boleh buat adalah embrace, because this is undeniably pervasive. Benda ni adalah is everywhere. Jadi kita sebagai artis, kita embrace benda ni dengan dan kita gunakan, bagi saya, as far as I'm concerned, saya punya sensitivity towards this mediator culture ni adalah kita gunakan these are just tools. Kita gunakan dia sebagai medium of expression as an artist. Kita gunakan tools ni sebagai kita punya medium of communication. How to communicate with the society using these tools. Macam juga musicians menggunakan music, filmmakers menggunakan films. Kita gunakan tools ni sebaik mungkin untuk menghasilkan work yang lebih mind intriguing, thought provoking, bukan saja yang ni lah, okay, yang revolutionary sekali, insyaAllah di masa akan datang, yang boleh menjana intellectuality dan for the sake of human civilization. Dan juga tapi saya nak sentuh sikit kat sini sebabkan macam Cik Izzah cakap tadi, contohnya senario yang terdekat dengan kita ialah macam art student sekarang ni menggunakan digital media untuk menghasilkan work. Macam zaman kita dulu, Jai, kita tidak ada budaya ni kan. Jadi sekarang ni student menghasilkan dengan boleh saya cakap mudah lah kot kan, mudah dan cepat kan. Tapi diharapkan jangan kita take things for granted, jangan kita take disadvantage on the wrong side, on the flip side of the coin lah. Sebab bila benda dah cepat dan mudah ni, dia akan menghasilkan kemalasan dan juga shortcut. Bukan semua, but some people. Jadi kan, yang tu yang kita nak kena avoid, sebab gadgets ni dia memudahkan setiap proses pekerjaan kita kan. Jadi diharapkan student boleh menghasilkan dengan lebih baik lah. Okay. Dia tak perlu berusaha keras macam kita dulu masuk hospital dan masuk hutan paya bakau. Dia boleh duduk yang dekat meja, akan tengah, okay, Cik Izzah dah siap. Nah, Cik Izzah pun dapat. Cik Izzah pun tak payah pergi ke sana, student pun tak payah main sini. Okay, submit. Yalah. Final year. So kita gunakan untuk kebaikan to the fullest lah. Okay, itu jalan pandangan saya. Okey, ada satu soalan Tuan Azhari daripada Fairuz Lagi Kuantan Pahang. Beliau menanyakan sejauh mana elemen Times Media ini diterapkan oleh pelukis muda dan menjadi titik tumpuan kepada pengetahuan mereka dan melalui arena bakat bersezaman. Untuk pengetahuan kelayak, Tuan Azhari ni pernah memasuki beberapa pertandingan bakat bersezaman dan pernah memenangi adalah juri lah. Mungkin pengalaman daripada bakat muda zaman tu mungkin boleh dikongsikan dengan Times Media ni, silakan. Macam mana soalan Encik Fairuz Ahmad ni, sebab soalan Encik Fairuz Ahmad ni sangat deep. Sejauh mana elemen Times Media diterapkan oleh pelukis muda dan menjadi titik tumpuan kepada pengetahuan mereka melalui arena bakat muda sezaman. Okey. Macam mana artis muda menggunakan Times Media ni? Cuba rumuskan je, sebab pasal Fairuz Ahmad ni banyak dia menggunakan perkataan-perkataan klasik. Sebab bagaimana platform saya lemas di dalam terminologis. Sebagaimana kita tahu, bakat muda zaman telah diadakan tahun 74 sampai sekarang dah tahun 2021 dah usia dia dah 40 lebih tahun. Jadi kita nampak penggunaan Times Media ni mula diterapkan dalam pengkaryaan mereka dalam bakat muda zaman ni mungkin tahun 2000 ke atas kan. Late 90s lah. Okay. Sebab kalau kita ikutkan sejarah dia kan, sejarahnya selepas pameran, misalnya pameran elektronik pertama 1997 tu, mungkin mereka telah menjadi inspirasi lah kan. Sebab kalau mereka masa itu tahun 1997 mungkin internet baru lagi. Sebab mungkin rujukan mereka hanya berdasarkan majalah, buku-buku seni sahaja kan. Bila internet ada, rujukan untuk pengkaryaan seni, media elektronik ni ataupun media baru ni senang mendapat. Maknanya mereka hanya klik saja dalam internet dan dapat maklumat dengan cepat kan. Jadi kita tengok perkembangan itu berlaku mungkin boleh memulakan awal tahun 2000 sampai sekarang lah. Bagaimana platform bakat muda sezaman tu
menjadi satu medan lah, orang kata penerapan kadang-kadang sebegini. Okey. Terima kasih dah. Sebenarnya platform ni bukan bakat muda sezaman. Apa yang berlaku kat sini masa saya mula-mula start, saya bukanlah first generation yang explore media based art ni. Sebenarnya dah start lama daripada geng-geng daripada private college, dan juga kalau state universities ni Unimas kot kalau tak salah saya. Tapi ataupun mungkin ada yang earlier than that. Tapi bakat muda sezaman, apa yang berlaku pada zaman saya lah, dan juga tak jauh daripada Jai punya time kan. Jai pun masuk bakat muda sezaman media based art juga kan. Saya ingat pada masa tu bakat muda sezaman bukannya platform, tapi disebabkan di Malaysia kita local scene tak banyak yang boleh terima salah kot saya ingat, terima exposure di dalam local art scene ni tak banyak macam Cik Izzah cakap pada awal dulu kan. Jadi ramai yang masih lagi tak boleh nak menerima artwork yang macam ni lah. Jadi bakat muda sezaman adalah the only ruang yang boleh bagi kelonggaran sikit lah untuk work-work yang macam ni lah kan. Jadi kami try masuk, and then pada masa yang sama juga penerimaan judges agak sukar jugalah. Masa tu kena present work dekat judges. Dalam 5 orang judges tu ada dalam 3 orang judges yang masih lagi tidak boleh menerima sebenarnya media based work ni. Bukan saja saya, berlaku juga dekat semua orang lah. Kamal Sabran, Ojan, Isir kan. Mereka share pengalaman yang sama lah. Banyak judges yang tak boleh nak terima lagi benda ni kan. Tapi tak apalah, saya yakin sebab kalau kita bagi exposure macam ni, bombardment of endless exposures ni kan, nanti lama-kelamaan orang akan terima juga. Berkenaan dengan media based art ni yang Fairuz Ahmad tanya, berkenaan dengan media based art ni di manipulate oleh kebanyakan artis pada late 90s ataupun early 2000 ni, macam saya kata tadi lah, yang ni adalah natural reactions dan juga natural response. Bila kita macam dalam Cik Izzah punya notes tadi lah pasal social culture kan, jadi apa yang ada depan mata kita, itu kita embrace, betul kan? Dia kan absorb, sebab kita manusia ni bersifat absorbent kan. Kita blend in. Jadi kita masa tu, kalau saya punya personal experience adalah saya memang nak explore. Macam kawan-kawan yang lain dekat KL, macam saya tanya Isir, Ojan, Meme, Lepos kata dekat KL urban space, itu yang dapat nampak hari-hari, itu yang dapat react. Macam saya memang nak explore media based art ni. Jadi tu lah, jadi saya rasa yang tu adalah natural reactions lah pada environment, daripada pembacaan dan sebagainya kan. Yang tu je lah. Ada lagi lah yang Fairuz Ahmad? Saya rasa sikit lah yang Fairuz tadi tu kan, sikit lah. Saya rasa yang terbaik lah untuk sekarang ni lah, kena ada pembacaan sikit lah. Sebab pembacaan ni pada premis baru kan, sebab ada banyak buku yang even saya collect, ada banyak je lah. Ada beberapa buku daripada Quality Matters, ada tentang culture, dan sebenarnya dia open ended. Tapi kalau kita tengok macam dalam struktur graphic art kan, di dalam graphic art ada banyak tanda-tanda image yang dia gunakan sebagai tanda baru dalam new media ni sebenarnya. Sangat menarik. Even dalam teks, even dalam ada satu karya, ada satu buku tu dia bereaksi dengan word and scripture kan, bereaksi dengan sebab Scripture dia punya karya dia berdasarkan time duration during World War, after World War, dan dia characterize tu dalam satu big installation dalam kawasan studio di sini. Jadi pada saya kata, kalau kita boleh open up reading ke sini,
Jadi seorang yang nak gunakan media baru ni ataupun apapun new media, saya rasa dia akan nampak lebih intellectually contested lah, sebab kita kena, benda ni is a intellectual process. Orang tak tengok saja, orang tengok the person behind the media kan. Even aku kata kan, because ni satu interaksi knowledge. Sebab kalau orang tak ada knowledge, society tak ada knowledge, pekarya tak ada knowledge, so kita akan reaksi seperti satu tayangan video je lah. Kita tengok video lompat tangan kan, jadi tak jadi apa lah. Jadi dia tidak melalui, sebab bila kita nak criticize idea pun, even kalau kita buat site specificnya work kan, dia berada di sana, dia berada di sini, jadi dia kena bekalkan dengan certain kind of research, certain kind, memang benda ni macam bunyi akademik tapi bukan sebenarnya. It's reading basis is very important, sangat penting. Kalau tidak, kita punya knowledge kecil dan kita nak expand to new medium. That's why kita kata AI ni dia mencabar kita supaya kita lihat beyond our own capacity. Kita cuba memahami sesuatu dan kita present. Saya rasa insyaAllah lah benda tu akan jadi nampak lebih menarik. Itu saja. Okey, terima kasih. Ada satu tambah sikit. Silakan. Saya memang setuju yang Cik Izzat cakap tu, sebab sekarang ni kan macam saya cakap tadi, media based art ni, new media sangat banyak digunakan, meluas. Jadi anyone can do new media art. Tapi yang membezakan the distinctions adalah knowledge. Artis itu, pengkarya itu yang akan membezakan work yang baik ataupun work yang melompat-lompat macam gitu. Okay. Jadi knowledge, fundamental knowledge sangat penting. History, okay, dan teori kena pegang rapat lah benda tu. Sebab banyak juga pengalaman saya berjumpa dengan media-media artis dalam Malaysia, di luar negara yang mengambil mudah benda ni. Dia cakap everyone else is doing it, so why can't we? Macam tu kan. Macam tu punya attitude. So pasal kalau traditional form of art macam painting dan sculpture, sekurang-kurangnya bukan semua orang boleh buat sebab dia craftsmanship-nya skill. Setengah orang saja yang mempunyai kemahiran craftsman boleh buat kan. Tapi sekarang ni video art, sound art, whatever art, petik saja, saya lah artis. Contoh kan. Jadi sangat mudah, everyone, anyone, anybody, anywhere, everywhere. Jadi bila dipamerkan, dimasukkan dalam pertandingan, bakat muda zaman apa-apa pertandingan, kita nak pilih karya yang terbaik, jadi knowledge lah sebenarnya dia punya base. Memang akan nampak lainnya artis yang ada knowledge, tak susah. Kalau judges cakap susah kita nak carilah ni video artis yang baik kan, InsyaAllah memang boleh nampak. Daripada pengalaman saya lah, saya boleh nampak yang ini memang critical kan. Invite critical inquiries, hati-hati yang baik ni. Yes, itu je. Okey, ada satu soalan yang terakhir daripada Puan Idarina Ibrahim daripada Tik Jalil, Kuala Lumpur. Soalan dia lebih kepada penganjur, saya suruh bacakan. Saya ingin mencadangkan di masa hadapan agar pemenang anugerah bakat berusaha zaman bukan sahaja yang menganugerahkan dengan hadiah berupa mata wang, tapi juga geran. Contohnya geran membolehkan pemenang anugerah membuat perjalanan ke luar negara. Okay, untuk pengetahuan Puan Idarina, ganjaran ataupun anugerah berupa geran ataupun perjalanan ni pernah kita adakan pada tahun 70-an. Kalau tak salah saya tahun 75 Zulkifli Dahlan pernah memenangi anugerah utama dan beliau telah ditawarkan geran perjalanan ke negara India, dan bila beliau balik karya beliau dia menghasikan karya dan berpameran lah. Dan kalau saya pada hujung tahun 1990-an, pemenang juga telah dianugerahkan perjalanan ke negara Asia Tenggara, saya kira di Manila, dan pemenang-pemenang tersebut bila balik mereka menghasilkan karya dan berpameran. InsyaAllah kami maklum tentang cadangan Puan Idarina tu, kami akan bawa kepada
pihak untuk melihat cadangan tersebut. Okey, sebelum kita akhiri webinar ataupun forum kita pada hari ini, kita minta kata-kata akhir daripada panel sebelum kita, silakan Cik Izzat terlebih dahulu. Kata-kata akhir. Ya, terima kasih lah sebab saya rasa bagus. Saya rasa ini antara yang terbaik lah usaha Balai Seni Ukir ataupun banyak nak sebut nama baru kamu kan, tapi saya rasa yang terbaik bila kita dah kamu ataupun berubah lah. Maksudnya mungkin Balai Seni atau lembaga yang ada sekarang ni boleh melihatlah dalam satu bentuk, mungkin bentuk baru lah. Saya gembira lah sebenarnya sebab kami pun dah 25 tahun kami Fine Art dan Besar Perak, dan banyak perubahan kami nampak lah bila penyertaan kami di luar negara, dalam negara. Jadi banyak benda kami belajar. Jadi bila Balai Seni mengambil langkah macam ni, saya rasa mungkin akan timbul talent-talent baru lah yang mungkin yang boleh, maknanya mungkin dia orang ni berada di luar daripada art school. Dia orang knowledge tersendiri dan sebagainya dah boleh berkongsi dengan Balai Seni dan berkongsi juga dengan akademi seni lah, sebab saya rasa akademi seni ni dia macam satu nadi lah dalam menghidupkan dan melahirkan lah mungkin perkara baru. Jadi saya rasa yang terbaik maknanya kerjasama antara tiga pihak, awam, fakulti seni dan juga macam ni lah. Dan saya rasa kalau kita boleh extend lebih lagi dan kita boleh buat kerjasama, saya rasa mungkin akan datang kita akan dapat program yang lebih mantap lagi lah. Dan saya rasa langkah untuk buat time-based media ni sebagai cabaran dalam bakat muda kan, bakat muda yang akan datang ni, mungkin kita boleh belajar sesuatu daripada itu lah. Saya pun sebenarnya apa saya cakap tu hanya sekadar pandangan saya, tapi kalau kita boleh lihat, boleh nampak dalam pertandingan tu dia berlaku dan mungkin Balai Seni boleh merakamkan. Sebab saya teringat karya Cik Paiman dulu yang Conti tu kan, itu sentiasa bila kita sebut time and media ni, saya tak tahu kenapa saya teringat word tu, sebab saya rasa itu adalah refleksi bila dia kata melihat pengalaman bapa mertua dia sebagai DJ lah dalam satu konti, dan juga pada masa yang sama bereaksi dengan audiens sekitar tu. Saya rasa contohlah itu macam sesuatu yang memorable lah. Jadi kalau kita boleh dapat karya-karya yang bukanlah sebegitu, dari segi cara pemikirannya kan, yang boleh ada satu interaksi ataupun mungkin satu feedback yang nampak boleh membantu Balai Seni untuk menaik tarafkan kita punya in terms of technological sensibility dan juga kita punya sharing of knowledge. Saya rasa itu lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Kak Izzat. Silakan Tuan Azali, kata-kata akhir. Saya mengucapkan banyak terima kasih lah kerana menjemput saya untuk join seminar ni dan juga contribute a few ideas dan juga dapat berjumpa rakan-rakan lama, Sifu. Berkenaan dengan time based media, Balai Seni Negara membuka ruang untuk artis-artis yang explore time based media ni lama jugalah. So saya terima kasih banyak pada Balai Seni lah kan, since daripada the beginning of time yang first generation explore pameran seni elektronik pertama. Tapi cuma saya punya concern adalah supaya kita jangan terperangkap dengan konsep dan definition lah, especially when we're dealing dengan media arts ni, sebab dia memang open ended dan dia sentiasa berevolusi. Jadi kita tak boleh stagnan dekat satu definition dan konsep. Dan Balai Seni kalau akan menjadi penganjur ataupun space organizer nak organize untuk media based art akan datang, kena sentiasa evolve jugalah, tengok perkembangan terkini kan. Bukan saja perkembangan terkini, a lot of readings and studies about histories and theories and concepts of media arts ni yang sentiasa diperbincangkan, sentiasa didiscourse di dalam dialog-dialog terkini dalam jurnal-jurnal soalan electronic arts kan, especially jurnal daripada MIT lah.
okay, dan juga Media Labs. Yang tu boleh dijadikan rujukan lah. John Maeda, Imunovich, Negroponte daripada MIT Media Labs banyak menceritakan, banyak menulis tentang ni lah, current scenes lah, apa yang berlaku di dalam media art scene ni kan. Jadi dan juga untuk artis-artis di luar sana, dan bukan juga artis, siapa yang ingin menceburi dalam bidang media arts ni, okay lah explore, dan juga macam Ciza cakap tu lah, knowledge is everything. Okay, jangan terlalu taksub sensationalized by gadgets and media, sebab benda tu memang sensations kita akan tengok pada the existence of the object tu saja, tapi kita tak go beyond it, kenapa, why and what sebagainya kan. Sebab benda tu memang is a spectacle kan, benda tu kita akan pengaruh. Jadi media arts ni sebab dia tak duduk dalam genesis of traditional art, jadi dia sentiasa evolve. Yang tu sebenarnya key point dekat situ, dia sentiasa evolving. So dia sentiasa transcends, manifest into other meanings and other discourses, other dialogues. Itulah. Okey, terima kasih kepada kedua-dua panel kita. Apa boleh saya simpulkan dalam forum Tablis Media ini adalah penerapan media dalam pengkaryaan seni tanah air bukan sahaja telah memberi satu dimensi baru dalam penggunaan media ataupun medium seni, malah telah mendekatkan lagi karya seni dengan khalayak itu sendiri, di mana khalayak bukan sahaja boleh berinteraksi, malah mengalami pengalaman sebenar berhadapan dengan karya seni sebegini. Okey, sebelum saya akhiri webinar kita pada hari ini, saya ingin kongsi. Okey, penyertaan untuk bakat muda sezaman masih lagi terbuka kepada sesiapa yang berminat untuk memasukinya. Okey. Sebelum saya ingin memaklumkan sekali lagi bahawa pendaftaran penyertaan bakat muda sezaman masih terbuka sehingga bulan Mei. Bagi mereka yang berminat untuk menghantar cadangan karya, sila layari laman web Bakat Muda Sezaman ataupun media sosial Balas Seni Negara untuk mendapatkan maklumat lanjutlah tentang pertandingan yang kita adakan. Okey, saya rasa itu saja webinar ataupun bincang kita pada hari. Saya ucapkan terima kasih kepada dua panel kita. Mungkin kita berjumpa lagi di lain-lain sesi. Sekian, terima kasih. Okey. Okay. Sama-sama.